Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Ustazah Siti Fatimah binti Muhammad Razi selaku penceramah jemputan kita pada hari ini, dan yang saya raikan hadirin hadirat sekalian, yang mana sama ada yang mengikuti kita secara langsung daripada Zoom maupun di FB page pengajian Darul Falah Johor. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan ke siri pertama Daurah Fiqh Wanita yang pertama kali diadakan di bawah anjuran Pusat Pengajian Darul Falah Johor. Jadi Masya Allah ramai yang mendaftar dengan kita, tapi kita masih lagi menunggu untuk mereka masuk kerana ada kesukaran masuk ke dalam Zoom. Jadi insya Allah kita doakan semoga semuanya dipermudahkan dan mereka dapat masuk ke dalam Zoom. Bagi yang tak dapat nak masuk ke dalam Zoom, boleh mengikuti kita secara langsung di FB page kita, iaitu Pusat Pengajian Islam Darul Falah. Jadi insya Allah Ta'ala, buat makluman hadirin sekalian, Daurah Fiqh Wanita untuk siri kali ini kita adakan sebanyak 3 kali sesi, yakni 3 kali pertemuan. Jadi hadirin sekalian akan bertemu dengan Ustazah Fatimah sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan saya. Dalam bulan ini kita akan berjumpa sebanyak 3 kali, insya-Allah. Jadi walaupun kita tak dapat berjumpa secara berhadapan, alhamdulillah Allah kurniakan kita nikmat berkumpul dalam majlis ilmu yang mana di dalamnya ada keberkatan. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga dipermudahkan perjalanan program kita hari ini dan semoga hadirin semua dikurniakan kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah Fatimah akan sampaikan, kongsikan sebentar nanti. Jadi insya-Allah sebelum saya menjemput penceramah kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan bagi yang mengikuti kita secara live di Zoom ini untuk kekal mutekan mic anda supaya orang kata tidak berlaku gangguan suara sepanjang pengajian dijalankan, supaya smooth je perjalanan program hari ini. Jadi insya-Allah kita akan adakan sesi soal jawab di akhir pengajian. Untuk setiap sesi soal jawab kita akan adakan di akhir pengajian. Jadi hadirin sekalian, sekiranya ada soalan, sebarang soalan, kemusykilan dan sebagainya, boleh typekan di chat box. Ada pun yang mengikuti kita secara langsung dari FB page, boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Dan wakil kami akan sampaikan soalan itu kepada Ustazah insya-Allah. Dan yang terakhir, sebelum saya betul-betul lepas kepada penceramah kita, saya ingatkan diri saya dan juga hadirin yang menyertai kita hari ini untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan niat kita untuk belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fokus betul-betul, catat, dobel apa yang Ustazah sampaikan. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah kita, Ustazah Siti Fatimah, untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sahabat baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah untuk sama-sama kita mempelajari bab fiqh wanita, iaitu haid, nifas dan istihadah. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakirukum wa udzakiru nafsi al-ikhlas niyyati lillahi ta'ala.
Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya ingatkan diri saya serta sahabat-sahabat hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, insya-Allah saya percaya di kalangan para peserta muslimin dan muslimat telah pun mendapat nota yang dihantar oleh pihak penganjur, dan insya-Allah akan sama-sama kita lihat kepada nota yang saya share ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan majlis kita, suka untuk saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program yang kita anjurkan ini iaitu bab haid, nifas dan istihadah. Ia merupakan perbahasan ilmu fiqh yang berkaitan wanita. Perlu difahami muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kadar ilmu yang mana wajib bagi kita untuk mempelajarinya, yang ia telah pun disebut oleh para ulama, iaitu satu kadar ilmu yang dinamakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua, ianya satu kadar daripada ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ataupun akhlak. Ilmu aqidah ianya adalah ilmu yang paling utama dan aula untuk kita mempelajarinya. Adapun hari ini insya-Allah kita akan mempelajari ilmu fiqh, ilmu aqidah yang mana ia berkait tentang keimanan kita, kepercayaan kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, iaitu kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dia yang menciptakan kita, dia tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ini adalah bahagian daripada ilmu aqidah. Dan insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita akan masuk kepada bab fiqh wanita, iaitu haid, nifas dan istihadah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mukaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan perkara ini, iaitu bab fiqh wanita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid. Hadza syai'un kattabahu Allahu ala banati Adam. Yang mafhumnya, perkara ini telah ditentukan oleh Allah terhadap anak-anak perempuan Adam. Iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iaitu apa? Iaitu berkaitan darah ini. Bab haid, nifas dan istihadah. Bab haid, nifas dan istihadah adalah antara bab yang penting yang mesti diambil berat dengan apa? Dengan cara mempelajarinya. Hal ini kenapa? Kenapa? Kerana bab ini iaitu bab haid, nifas dan istihadah, ia berkait dengan banyak hukum syarak yang lain seperti bersuci, seperti solat, seperti puasa, seperti bab haji, dan selain itu ia berkait dengan perceraian dan juga persetubuhan. Oleh yang demikian, muslimin dan muslimat, bala yang umum yang berlaku disebabkan apa? Disebabkan bab ini, iaitu bab haid, nifas dan istihadah ini, maka wajib bagi kita mempelajari hukum-hukum ini untuk kita beriltizam dengan syarak Allah Subhanahu wa taala. Jahil ataupun kejahilan sebahagian daripada perempuan dengan hukum ini, iaitu bab-bab haid, nifas dan istihadah ini, membawa kepada apa? Membawa kepada meninggalkan solat pada waktu yang lazimnya ditunaikan solat, dan pada waktu yang sepatutnya haram untuk dia melakukan solat dan dia lakukan solat. Ini adalah satu bahaya yang besar
yang tidak dapat diubati melainkan dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu, ia akan memandu kita untuk kita beriltizam dengan syarak Allah. Okey? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang mafhumnya, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah ia adalah satu penyakit, maka hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan ketika dalam haid dan janganlah kamu menyetubuhi mereka sehingga mereka suci. Maka apabila mereka suci, datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesiapa yang tidak mengetahui mengenai haid dan istihadah ini, maka dia tidak tahu bagaimana untuk bersuci daripada haid dan dia tidak aman daripada menyalahi syarak Allah. Sesungguhnya di kalangan sahabat-sahabat wanita pada zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat wanita, mereka akan bertanya kepada Nabi apabila mereka tidak tahu hukum tentang ini. Tentang apa? Tentang haid, nifas dan hukum darah ini. Maka Rasulullah menjawab persoalan golongan wanita ini, para sahabat wanita ini. Ini disebut di dalam Al-Bukhari dalam kitab haid, bagaimana permulaan haid. Ini menunjukkan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang hukum ini dan para wanita juga mengambil berat tentang hukum ini dengan cara apa? Dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada nota kita yang pertama. Baik. Ini adalah isi kandungan, iaitu apa yang kita akan pelajari dalam sesi ini, iaitu dalam bab fiqh wanita ini, haid, nifas dan istihadah. Dalam 3 sesi ini, apa yang kita akan sama-sama mempelajarinya? Pengenalan seperti mana yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian kita akan masuk kepada bab haid. Kita akan masuk kepada bab haid, berapakah minimum umur haid, iaitu berapakah seawal umur perempuan itu boleh didatangi haid, warna-warna bagi darah haid dan warna yang bukan bagi darah haid, tempoh minimum dan maksimum, apakah tempoh haid minimumnya dan maksimumnya. Kemudian kita akan masuk kepada nifas, berapakah tempoh nifas dan apakah perbahasan tentang nifas ini, dan kita akan masuk perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas, dan kita akan masuk sedikit tentang mandi wajib, dan kita akan huraikan tentang qada solat. Sebab itu disebut tadi bab haid, nifas dan istihadah ini ia terkait dengan hukum hakam syarak yang lain, seperti mandi wajib iaitu bersuci, kemudian qada solat, ia berkaitan solat kita, berkaitan puasa, dia akan melibatkan hukum hakam yang lain. Dan di sesi yang terakhir kita akan masuk kepada bab istihadah, hukum-hukum khas bagi mustahadah dan pembahagian istihadah yang kita akan mempelajarinya pada sesi yang ketiga. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan kepada semua untuk kita sama-sama beriltizam untuk hadir ke dalam kelas ini supaya kita tidak tertinggal. Okey, kita akan meneruskan kita punya kelas pada 3 sesi tersebut. Baik.
Kita masuk kepada pengenalan pada nota masing-masing. 3 jenis darah yang keluar dari faraj perempuan dan setiap daripadanya terdapat hukum masing-masing, iaitu haid, nifas dan istihadah. 3 jenis darah yang keluar daripada faraj perempuan itu terdapat hukum masing-masing, iaitu haid, nifas dan istihadah. Baik, kita masuk kepada haid. Apakah haid? Haid ni apa? Haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan secara kebiasaan, bukan kerana sakit atau beranak. Baik. Haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan secara kebiasaan. Maknanya perempuan itu dia dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang biasa. Kemudian keluar daripadanya darah, maka darah ini adalah darah haid. Bukan kerana sakit. Kerana sakit adalah kalau darah tersebut keluar kerana sakit, maka ia nama darah penyakit. Dan bukan disebabkan beranak. Kalau beranak, setelah beranak, darah yang keluar itu kita namakan sebagai darah nifas. Okey. Baik, saya harap jelas. Haid adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan secara kebiasaan. Bukan kerana sakit dan bukan kerana beranak. Seterusnya. Kita masuk kepada minimum umur haid. Apakah minimum umur haid? Maknanya, seorang perempuan bilakah seawalnya boleh untuk dia datang haid? Baik, lihat di situ. Minimum, baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam nota ada perubahan di situ sekiranya nota yang lama. Di sini yang di dalam slide dan nota minta ambil perhatian, ini adalah huraian dan ibarat yang lebih tepat. Berapakah minimum umur bagi seorang perempuan itu boleh didatangi haid? Minimum umur seorang perempuan boleh didatangi haid iaitu ketika berumur 9 tahun Hijriyah atau sebelumnya dengan kadar tempoh yang tidak cukup untuk sekurang-kurang haid dan suci. Baik, apa maksud di sini hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat? Berapakah minimum umur seorang perempuan itu boleh didatangi haid? Seorang perempuan boleh didatangi haid pada umurnya itu 9 tahun Hijriyah. Kalau umurnya itu 9 tahun, dia melihat darah datang, maka ia boleh dikira sebagai darah haid. Atau sebelum dia mencapai 9 tahun Hijriyah dengan kadar yang mana tempoh dia nak mencapai umur 9 tahun itu tidak cukup untuk sekurang-kurang haid dan suci. Iaitu berapa? Sekurang-kurang haid adalah 1 hari dan sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Jadi, sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, dia akan jadi 16 hari. Maka, seorang perempuan itu, kalau umurnya itu 9 tahun ke atas atau kurang daripada 16 hari, dia mendapati darah, maka darah itu adalah darah haid. Baik, contoh yang saya tulis, saya sampaikan di dalam slide ini. Contohnya seorang perempuan itu umurnya 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan, 15 hari ke atas, sekiranya dia mendapati keluar darah, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Kalau umurnya itu 8 tahun 11 bulan 1 hari. 8 tahun 11 bulan 1 hari keluar darah, maka itu bukan haid. Ataupun umurnya itu 8 tahun 11 bulan 12 hari. Maksudnya lagi
17 hari nak mencapai 9 tahun, kalau keluar darah itu bukan darah haid. Adapun kalau umurnya itu 8 tahun, 11 bulan, 15 hari, keluar darah, maka ianya haid. Ataupun umurnya itu 8 tahun, 11 bulan, 27 hari, keluar darah, maka ia haid. Maka tempoh itu yang mana 8 tahun, 11 bulan, 27 hari, lagi 3 hari je nak mencapai 9 tahun, maka ia tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci, sekurang-kurangnya 16 hari, tapi dia lagi 3 hari je nak mencapai 9 tahun, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Bagaimana untuk kita kira? Kita kira mengikut tahun Hijriyah. Okey, 9 tahun Hijriyah. Okey, seterusnya. Minimum umur seorang perempuan boleh didatangi haid iaitu ketika berumur 9 tahun Hijriyah atau sebelumnya dengan tempoh yang tidak cukup untuk sekurang-kurang haid dan suci. Ini saya telah huraikan tadi. Apa contohnya? Kalaulah umurnya itu lagi beberapa hari nak mencapai 9 tahun, keluar darah, maka ia adalah haid. Beberapa hari itu nak tengok tempoh tu macam mana? Iaitu tak cukup. Kalaulah tidak cukup 16 hari, kurang daripada 16 hari mencapai 9 tahun Hijriyah, maka ia adalah darah haid. Okey? Baik, darah haid ia keluar dari bahagian dalam rahim. Oleh itu, jika dia melihat darah pada umur 7 tahun atau 8 tahun Hijriyah, darah itu bukan darah haid tetapi darah penyakit. Dia perlu istinja sahaja. Maknanya, muslimin dan muslimat, kalaulah dia melihat darah keluar pada umurnya 7 tahun ataupun 8 tahun ataupun 6 tahun. Contohnya adik perempuan kita tu, dia main basikal contohnya. Tengah dia main basikal, tiba-tiba dia terjatuh. Parash dia terkena palang basikal. Lepas tu keluar darah. Umurnya baru 6 tahun. Maka jangan pula kita kata, oh dia dah keluar haid, datang haid. Tidak, kerana umurnya 6 tahun. Maka 6 tahun bukan dikira umur yang boleh didatangi haid. Tetapi darah yang keluar sebelum mencapai umur tersebut adalah darah penyakit. Dia perlu istinja sahaja. Apakah istinja? Maksudnya dia bersihkan faraj. Bersihkan faraj seperti mana dia bersihkan setelah dia kencing. Buang air, maka bersihkan farajnya daripada darah tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada warna-warna bagi darah haid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk kepada warna-warna bagi darah haid. Ambil perhatian, perlu diingat dan perlu diteliti warna-warna bagi haid ini. Kerana apa? Kerana nanti apabila kita masuk kepada bab istihadah, warna-warna ini amatlah penting. Okey, apakah warna haid? Haid boleh dilihat dalam 5 warna. Haid boleh dilihat dalam 5 warna. Yang pertama paling kuat, iaitu merah kehitaman. Merah kehitaman adalah warna yang paling kuat. Hitam di sini dengan maksud kepekatan warna merah yang menjadi ia merah kehitaman. Disebabkan apa? Disebabkan kepekatan warna merah. Maka merah kehitaman adalah yang paling kuat. Diikuti dengan merah, kemudian merah cair, kemudian kuning yang lemah, dan yang paling lemah adalah warna tanah iaitu coklat cair. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di situ. Disebut paling kuat merah kehitaman.
diikuti dengan merah, kemudian merah cair, kemudian kuning, dan yang paling lemah adalah warna tanah, iaitu warna coklat cair. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut paling kuat, maknanya merah kehitaman kuat daripada merah. Merah kuat daripada merah cair. Merah cair kuat daripada kuning, dan yang paling lemah adalah warna tanah. Tingkatan ini, kekuatan ini, iaitu yang paling kuat sehingga yang paling lemah, perlu ambil perhatian dan ingat, kerana nanti pada sesi yang berikutnya nanti kita akan masuk pada perbahasan istihadah. Baik, haid boleh dilihat dalam 5 warna. Kalau ada salah satu daripada warna 5 ini dalam tempoh haid, maka ianya haid. Jangan pula dia runsing, tak ada pun warna merah cair, selalu warna merah je keluar. Tak apa, kerana ianya haid. Kita kata boleh dilihat dalam 5 warna. Ada sebahagian daripada perempuan dia melihat kelima-lima. Datangnya awal merah kehitaman, kemudian merah, lepas tu merah cair, kemudian kuning, kemudian warna coklat, kemudian habis. Ada perempuan dia keluar merah hitam, kemudian merah, kemudian kuning, lepas tu habis. Ada perempuan merah kehitaman, merah, lepas tu habis. Maka 5 warna ini boleh dilihat sebagai warna bagi darah haid. Okey, seterusnya. Okey, bos. Warna-warna bukan bagi haid. Okey, warna-warna bukan haid. Apakah warna-warna bukan haid? Ustazah. Baik, Ustazah bagi. Apakah warna-warna bagi darah yang bukan haid? Warna-warna bagi bukan haid adalah hitam yang asli, iaitu hitam yang tidak ada warna merah. Okey, hitam yang asli. Contohnya background di belakang hitam. Maka itu adalah bukan haid. Ataupun hijau. Kalau seorang perempuan itu didapati keluar daripadanya warna hijau, maka dia tahu ini bukan daripada darah haid. Yang ketiga, putih. Putih bukan warna bagi haid. Adapun putih, ia adalah tanda ataupun alamat bahawa seorang perempuan itu telah pun putus haid. Maksudnya haidnya itu telah pun habis. Sekiranya seorang perempuan dia mendapati yang keluar daripadanya itu adalah putih, maka cecair putih itu adalah antara tanda ataupun alamat bahawa haidnya telah pun putus, maka boleh untuk dia mandi wajib. Ada star di situ, nanti kita lihat apakah ia. Dan coklat yang hitam, coklat yang gelap, ia adalah coklat yang pekat, ia bukan dikira sebagai warna bagi haid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di situ ada tanda putih di situ. Ada sedikit huraian yang mana yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan warna putih. Putih adalah salah satu tanda bahawa perempuan itu telah pun putus haid. Sekiranya keluar daripada seorang perempuan itu warna putih, dia perlu tahu sama ada yang keluar itu adalah mani ataupun mazi ataupun wadi. Okey? Adakah ianya mani ataupun mazi ataupun wadi? Macam mana dia nak tahu? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat cecair putih yang keluar ini dengan melihat sifat-sifatnya. Bagaimana untuk kita nak tahu ia adalah mani? Mani, apabila ada salah satu daripada 3 tanda ini, maka ia adalah mani. Apakah ia? Keluar memancut-mancut.
keluar memancut-mancut atau berasa lazat ketika keluarnya. Dia berasa bila keluarnya cecair tersebut, maka dia keluar berasa lazat. Ataupun dari sudut bau, ketika ia basah, baunya seperti adunan tepung. Ketika ia kering, baunya seperti putih telur. Maka bagi seorang itu apabila dia melihat salah satu daripada 3 tanda ini, maka yang dia ketahui itu adalah mani. Wajib untuk dia mandi wajib. Adapun kalau ia bukan mani, adakah ia mazi? Mazi apakah ia? Ia adalah satu cecair putih yang cair, yang tidak keruh, ianya keluar ketika ada sedikit syahwat. Okey? Apabila ada sedikit syahwat, maka keluar daripadanya cecairan putih yang tak pekat, yang dia cair dan dia tidak keruh seperti wadi. Maka mazi ini ianya najis. Perlu untuk seseorang itu bersihkan, istinja, bersihkan apabila dia nak melakukan solat. Wadi, apakah wadi? Wadi adalah cecair putih yang lebih pekat dan keruh berbanding mazi. Ketika keluarnya, bila keluarnya wadi keluar ketika angkat sesuatu yang berat ataupun apabila seseorang itu dia keletihan, maka keluar daripadanya wadi ini, iaitu ia cecair putih yang lebih pekat, dia punya cecairnya itu lebih pekat dan warnanya itu lebih keruh berbanding mazi. Maka mazi dan wadi ianya najis, maka perlu bersihkan ketika kita nak melakukan solat. Adapun mani kalau keluarnya ia berhajat kepada mandi wajib. Maka seorang perempuan itu bila keluar daripadanya cecair ini, hendaklah dia tentukan apakah yang keluar itu dan ambil hukum berdasarkan apa yang berlaku kepadanya. Okey? Maka ingat, putih bukan haid. Putih bukan warna bagi haid. Ia adalah satu tanda bahawa seorang perempuan itu telah pun putus haid. Okey. Seterusnya. Kita masuk kepada tempoh bagi haid. Saya harap muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengambil perhatian kepada apa? Kepada tempoh ini, iaitu tempoh bagi haid. Apakah tempoh haid? Maksimum haid adalah 15 hari. Berapakah maksimum bagi haid? Maksimum ni maksudnya sebanyak-banyak haid. Paling lama, paling maksimum datang haid bila? Selama berapa hari? 15 hari. Tempohnya itu 15 hari, 15 malam. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada 15 hari, maka dia dah masuk kepada bab istihadah yang kita akan masuk pada sesi nanti. Okey? Maksimum haid adalah 15 hari. Paling banyak haid adalah 15 hari. Tak boleh lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kalau lebih, dah masuk bab istihadah yang nanti kita akan bahaskan berikutnya. Masuk kepada minimum haid. Minimum haid. Apakah minimum haid? Minimum haid maksudnya paling kurang haid. Sekurang-kurang haid adalah 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. Sama ada bersambung ataupun berterusan darah tersebut ataupun putus-putus dalam lingkungan 15 hari. Apakah maksud putus-putus dalam lingkungan 15 hari? Ini nanti saya akan huraikan. Tapi ingat, apakah kaedahnya? Maksimum haid 15 hari, minimum haid 1 hari 1 malam iaitu 24 jam. Sama ada ianya bersambung ataupun putus-putus dalam lingkungan 15 hari. Kebiasaan haid. Berapakah kebiasaan haid? Tempoh biasanya perempuan haid adalah 6 ataupun 7 hari.
Okey? Jangan pula dia runsing pula, "Ish, saya datang 10 hari. Macam mana ni?" Tak apa. Kerana kita kata kebanyakan perempuan, biasanya perempuan haid 6 ataupun 7 hari. Kalau dia datang 10 hari, tak apa. Kerana kita kata maksimum 15 hari. Kalau dia datang 3 hari je, tak apa. Kerana kita katakan minimum haid adalah 1 hari. Okey? Dan kita masuk di bawah itu, minimum suci antara haid. Apakah minimum suci antara haid? Dengan maksud, bila perempuan itu habis haid dan dia nak datang haid yang baru, jarak itu, tempoh itu kita panggilkan tuhur ataupun suci. Dan berapakah minimumnya? Paling kurang jarak ataupun tempoh kadar tuhur ini, suci ini di antara haid kitaran yang pertama dengan kitaran yang berikutnya, minimumnya adalah 15 hari. 15 hari paling kurang seseorang itu suci daripada haid. Dan tidak ada had bagi maksimum suci. Maksudnya tak ada had bagi maksimum suci. Maksudnya sebanyak-banyak suci tidak ada had. Ada perempuan yang boleh jadi sucinya itu, iaitu dia habis haid, nak datang haid berikutnya itu, boleh jadi sucinya itu, tuhurnya itu sebulan. Atau boleh jadi ada perempuan dia tak datang 2 bulan. Maka tuhurnya, sucinya itu 2 bulan. Dan boleh jadi seorang perempuan juga tidak didatangi haid ataupun suci tuhurnya itu boleh jadi gapnya itu tak datang setahun pun ada. Maka kita kata tidak ada had bagi maksimum suci. Okey? Baik. Seterusnya. Ini adalah huraian tentang apa? Tentang minimum bagi haid. Minimum bagi haid. Ini adalah satu perkara yang penting, satu ilmu yang penting untuk seorang itu ambil perhatian. Minimum haid adalah 24 jam, 1 hari 1 malam. Sama ada ia bersambung ataupun putus-putus. Bersambung, apakah contohnya? Contohnya seorang perempuan itu dia datang pada pukul 8 pagi hari Isnin sehingga darahnya itu keluar sampai 8 hari, sampai pukul 8 pagi pada hari Selasa. Contohnya pada pukul 8 pagi hari Isnin, darahnya keluar sampai keesokannya pada pukul 8 pagi hari Selasa. Maka ini dikira sebagai darahnya itu bersambung, iaitu berterusan. Okey, macam mana dia nak tahu? Maka ambil perhatian. Apabila dia melihat darah, dia pergi tandas dan dia melihat darah, maka bermulanya darah pada waktu tersebut. Okey? Contohnya, pada pukul 8 pagi, dia pergi tandas dan dia mendapati darah keluar. Maka pada pukul 8 pagi, darahnya keluar. Sehingga 8 pagi hari esoknya, maka ini mencukupi 1 hari, 1 malam haid dia. Okey, darah berterusan bersambung, maksudnya bila dia pergi tandas, darah masih ada. Dan bila dia berhajat kepada tandas, dia pergi dan dia tukar pad, darah masih ada. Maka ini adalah bersambung. Okey, adapun putus-putus. Ada orang berlaku kepadanya haidnya itu kejap ada, kejap tak ada. Kejap datang, kejap tak datang. Ni macam cik semua ada, kejap tak ada. Ini kena ambil perhatian. Kerana apa? Kerana ia berkait dengan solat. Okey? Bagi perempuan yang darahnya keluar pada pukul 8 pagi hari Isnin, bila keluar darah, tinggalkan solat, tinggalkan puasa. Dan darah dia berterusan, maka dia akan tinggalkan solat zuhur, dia akan tinggalkan solat asar, solat maghrib, solat isyak, sehingga subuh berikutnya pun masih ada darah dan darah berterusan keluar sampai pukul 8 pagi keesokannya, maka ini yang bersambung. Putus-putus, darah yang keluar secara putus-putus, hendaklah dikira tempoh darah itu keluar. Dikira putus-putus itu darah tersebut
apabila ia tambah dan kira tempoh darah tersebut keluar sekiranya mencukupi 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka ia adalah darah haid. Okey, dalam lingkungan 15 hari, darah keluar selama 24 jam, maka ia adalah darah haid. Adapun sekiranya darah keluar sekiranya darahnya keluar tapi tak mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka darah itu bukan darah haid. Tengok yang sebelah kanan tersebut, darah keluar adapun darah keluar selama 24 jam tapi lebih daripada 15 hari, maka ia juga bukan darah haid. Okey, kita lihat contoh. Putus-putus. Ini saya bagi contoh. Okey, contoh bagi putus-putus. Darah keluar cukup 24 jam putus-putus dalam tempoh 15 hari. Baik. Lihat di situ tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Hari pertama keluar darah selama 5 jam. Kemudian darah berhenti. Hari kedua keluar lagi darah 5 jam. Kemudian berhenti. Ini yang disebut putus-putus ya. Kemudian hari ketiga keluar lagi darah selama 5 jam. Kemudian berhenti. Hari keempat keluar lagi darah selama 5 jam. Kemudian putus. Hari kelima keluar lagi darah selama 5 jam. Kemudian putus. Kemudian darahnya itu tak keluar dah sampailah hari yang ke-15. Maka macam mana yang perlu dikira? Lihat di sini hadirin dan hadirat. 5 jam tambah 5 jam dah 10 jam. Tambah 5 jam 15, tambah lagi 5 jam 20 jam. Pada hari yang kelima dia dah jadi 25 jam. Maka darahnya keluar mencapai 24 jam dalam tempoh berapa hari? Dalam tempoh 5 hari. Dalam tempoh 5 hari. Maka semua darah yang keluar ini dikira sebagai darah haid. Okey? Baik. Lihat di situ ada nota yang bawah yang saya tulis. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Apabila darah keluar, berhenti solat. Jika darah berhenti dan belum mencapai 24 jam, maka istinja dan solat. Okey, saya ulang. Apabila darah keluar, berhenti solat. Darah keluar, berhenti solat dengan maksud pada hari tersebut boleh dikira sebagai datang haid. Okey, dia kata aku dah nak datang haid ni, keluar darah. Apabila keluar darah, berhenti solat. Dengan maksud jangan dia lakukan solat. Okey? Namun, jika darah berhenti. Contoh di sini kita kata berapa? 5 jam. Jika darahnya berhenti dan belum mencapai 24 jam, maka istinja dan solat. Di sini ambil perhatian. Darahnya keluar 5 jam sahaja pada hari pertama. Kemudian darah tak keluar. Apa perlu dibuat bila masuk waktu solat? Istinja dan solat. Sebab darah tak ada. Darah tak keluar dah, keluar 5 jam je pada hari yang pertama, maka 5 jam belum dikira sebagai haid. Okey, kita katakan haid adalah minimumnya 24 jam. Baru 5 jam. Maka diistinja, dibersihkan faras dia dan dilakukan solat. Tak payah mandi wajib ke Ustazah? Tidak dilakukan mandi wajib. Kerana apa? Kerana ia belum lagi dikira sebagai haid. Okey? Keluar baru 5 jam yang putus-putus dekat atas tu. Tengok sambungan di bawah. Jika darah keluar cukup 24 jam, maka ia adalah haid. Tidak perlu qada solat yang ditinggalkan ketika darah keluar.
Ini saya akan huraikan nanti kenapa kena qada solat tu. Okey. Jika darah keluar mencukupi 24 jam macam yang saya tulis dekat atas ini, iaitu keluarnya itu 25 jam, maka ia adalah haid. Bila darah haid itu berhenti, dia mandi wajib. Pada hari kelima tu, dia mandi wajib dan dilakukan solat. Nota yang berikutnya, jika darah keluar tidak sampai 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka ia bukan haid dan wajib qada solat yang ditinggalkan. Jika darah keluar tidak sampai 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Saya bagi contoh ke atas kan tadi, hari pertama keluar 5 jam, hari kedua keluar 5 jam, hari ketiga keluar 5 jam, hari keempat keluar 5 jam, hari kelima keluar 5 jam. Kemudian berhenti. Maka yang keluar 25 jam, maka ianya haid. Bila haid, berhenti, mandi wajib, solat seperti biasa. Tapi kalau tak mencapai 24 jam, contoh hari pertama keluar 5 jam, hari kedua keluar 5 jam, kemudian hari ketiga sampai hari ke-15 dah tak keluar dah. Maka darahnya keluar berapa jam? 10 jam sahaja. 5 dengan 5 sahaja. Maka ia bukan haid. Ia bukan haid kerana 10 jam sahaja, maka ia istinja dan solat dan dia qada solat yang mana yang dia tinggal ketika darah keluar. Okey, jika dalam bulan Ramadan buka puasa dan qada puasa yang ditinggalkan. Okey, baik. Saya huraikan sedikit lagi tentang putus-putus ini. Saya huraikan lagi sekali tentang putus-putus ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimum haid adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Bersambung. Kalau seorang perempuan itu darahnya itu jenis keluar berterusan, maka ianya haid apabila mencapai 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau keluar darah, maka ditunggulah. Kalau darahnya berterusan keluar sampai 7 hari, darahnya berhenti pada hari ke-7, mandi wajib, solatlah macam biasa. Adapun bagi perempuan yang mana darahnya itu kejap ada, kejap tak ada, iaitu putus-putus. Bagi perempuan ini, dia perlu kira kadar darah yang keluar, tempohnya itu dikira mencapai 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka ia dikira sebagai darah haid. Kalau mencapai 24 jam dalam 15 hari, maka darah itu adalah darah haid. Contoh saya beri, hari pertama dia keluar 5 jam. Hari kedua keluar 5 jam. Lepas tu putus ya, ini putus. Hari pertama keluar 5 jam sahaja, berhenti darah. Hari kedua keluar 5 jam lagi, berhenti darah. Hari ketiga keluar 5 jam lagi, kemudian berhenti. Hari keempat keluar 5 jam, berhenti. Hari kelima keluar lagi 5 jam, lepas tu berhenti. Macam mana nak kira jam-jam ni hadirin dan hadirat? Macam saya bagi contoh, kata darahnya itu keluar pada pukul 8 pagi. Keluar darah pada pukul 8 pagi. 8 hingga 9, 1 jam. 9 hingga 10, 1 jam. Maksudnya 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pada pukul 1 tengah hari, dia pergi tandas dan dia dapati darah dah berhenti. Dah tak keluar darah. Maka darahnya berhenti pada pukul 1 tengah hari. Maka darahnya keluar berapa? 5 jam. Dengan maksud dia pergi tandas. Bukan dia duduk, dia tak tengok. Ataupun dia tak, aku keluar haid ni, keluar haid. Tapi dia tak pergi cek, darah ada ke tak ada. Pergilah tandas. Bila dia dapati ada darah, maka kira darahnya bermula pada waktu tersebut. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari, darahnya keluar. Kemudian darah tak keluar dah. Bila tengok air, tak ada. Kosong. Bila kosong, maka dikiralah jam. Oh, tadi keluar pada pukul 8. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 1 sampai pukul 1 je darah keluar, jadi baru 5 jam. Lepas tu darah dah tak ada. Bila darah dah tak ada, dia kena buat apa? Hari pertama keluar baru 5 jam.
kita tak kira ia, belum lagi kita kira ia sebagai haid. Kerana apa? Belum mencapai 24 jam. Baru keluar 5 jam. Maka apa perlu dia buat? Masuk Istinja. zuhur pada pukul 1.30, istinja dan dia solat. Darah tak keluar ya, sebab darah tak keluar. Kalau darah keluar, jangan solat, tunggu. Okey? Bila darah tak keluar pada pukul 1, zuhur dia solat. Asar dia solat, maghrib dia solat, isyak dia solat, subuh dia solat. Pada keesokan harinya, lepas subuh tu pukul 8, keluar balik darah. Keluar balik darah, kiralah. Jadi bagi contoh di sini, keluar pada pukul 8 sampai pukul 1 juga pada hari yang kedua. Kemudian stop. Bila stop, istinja. Tak perlu mandi wajib kerana baru 10 jam darah yang keluar. Okey, baru 10 jam darah yang keluar. Bila berhenti, istinja, solat zuhur, solat asar. Katalah keluar pula pada waktu maghrib. Tunggulah. Jangan solat. Bila berhenti pada keluar pula pada waktu maghrib, start kira lagi, tambah lagi jam-jam tersebut. Sehinggalah ditambah jam-jam itu mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka ianya adalah haid. Tapi kalau tak mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka ia bukan haid. Dia perlu qada solat yang dia tinggalkan dalam tempoh keluar darah. Saya bagi contoh. Keluar dalam tempoh 5 jam itu, dia keluar contohnya pada pukul 1 tengah hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar pada pukul 1 sampai pukul 6. Jadi dia tinggal solat apa? Solat zuhur. Bila dia tinggal solat zuhur, dia tinggal solat zuhur dan dia buat solat-solat yang lain ketika darah berhenti. Tapi kalau tak mencapai 24 jam, dan dia tahu yang keluar itu bukan darah haid sebab tak mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka ia bukan haid, dia kena qada zuhur yang ditinggalkan tersebut. Okey? Bab ini perlu ambil perhatian. Kerana apa? Kerana ada sebahagian daripada wanita, bila darah dia keluar, dia tinggalkan solat. Dan darah belum mencapai 24 jam. Bila darah berhenti, dia tak lakukan solat. Dia tak istinja dan dia tinggalkan solat. Sedangkan darah tak keluar. Darah dia putus. Apa berlaku? Dia pun tinggal solat. Okay, saya bagi contoh. Hari pertama dia keluar 5 jam, kemudian darah dia berhenti, kemudian darah berhenti dia tak lakukan solat. Kemudian hari kedua, darah berhenti dan dia tak lakukan solat. Mai hari ketiga, darah dah tak keluar. Sampai hari ke-15, darah tak keluar. Maka hari pertama dengan hari kedua, yang keluar 10 jam sahaja. Maka ia bukan haid. Jadi perempuan ini, dia kena qada semua solat yang dia tinggalkan. Okey? Dan ini adalah satu maksiat baginya kerana dia tinggalkan solat pada waktu yang sepatutnya dia lakukan solat. Okey? Saya kira untuk sesi pagi ini, untuk kali pertama ini, sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan huraikan dengan lebih pada nota yang berikutnya dan kita akan masuk kepada dalam nota tersebut tentang perkara ini. Sebelum kita tamatkan sesi yang pertama ini, saya kira ada banyak soalan daripada hadirin dan hadirat yang nak bertanyakan tentang perkara yang saya sampaikan pada pagi ini. Dan saya ingatkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang ditanya apabila ia berkaitan dengan sesi yang kita sampaikan pada pagi ini, insya-Allah saya akan terangkan. Namun bagi soalan yang berkait ia dengan sesi yang berikutnya, tunggu dan kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Boleh ke macam tu? Saya mohon untuk kita nak tengok kepada soalan-soalan tersebut. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya. Waalaikumsalam. Boleh ke sekejap saya lihat kepada
soalan yang ditulis di chat ya. Okey, baik. Ada nota yang kena bagi, nota semua dah ada. Okey, kita turun. Kena tahu perkiraan umur ikut tahun Islam, betul? Tak faham umur yang sebelum 9 tahun tadi kaitan 15 hari tadi. Oh, 8 tahun 11 bulan 15 hari darah yang keluar dikira haid. Kena tahu perkiraan umur ikut tahun Islam kan? Ya betul. Maksudnya 8 tahun 14 hari ke bawah. Keluar darah tak dikira darah haid. Dia darah penyakit. 15 hari sebelum cecah 9 tahun. Mungkin tahun hijrah. Kalau keluar darah maka itu adalah haid. Kalau keluar darah masa 16 hari sebelum cecah 9 tahun, bagaimana nak bezakan kuning lemah dengan kuning keputihan? Okey, tentang umur tadi ya. Bila soalan yang ditanya tersebut oleh hadirin, kalau keluar darah masa 16 hari sebelum cecah 9 tahun, maka ia bukan haid. Kerana apa? Kerana 16 hari tersebut, ia cukup untuk 1 kali sekurang-kurang haid dan 15 hari sekurang-kurang tuhur. Maka kalaulah perempuan itu keluar darah 16 hari sebelum mencecah 9 tahun, maka ia bukan haid. Kalau darahnya keluar masa lagi 14 hari nak cecah 9 tahun, maka ia haid. 15 hari sebelum cecah 9 tahun mengikut tahun hijrah, kalau keluar maka itu adalah haid. Betul. Kerana apa? Kerana 15 hari. 15 hari tak cukup. 1 hari tak cukup untuk 16 hari yang digabungkan 1 kali sekurang-kurang haid dan 1 kali sekurang-kurang tuhur. Maksudnya 8 tahun 14 hari ke bawah, kalau keluar darah tak dikira darah haid. 8 tahun 14 hari ke bawah, keluar darah tak dikira darah haid. 8 tahun 11 bulan 15 hari, darah yang keluar dikira sebagai haid. Betul. Kalaulah umurnya itu 8 tahun 11 bulan 15 hari, maksudnya lagi 15 hari nak cecah 9 tahun, maka ianya darah yang keluar itu adalah haid. Ustazah, saya Ya. nak tanya berkaitan dengan isu yang umur ni. Okey, contoh, umur dia 8 tahun. Umurnya 8 tahun, okey. 11 bulan 16 hari belum haid. Tapi misal kata 8 tahun 11 bulan 16 hari adalah haid. adalah haid. Sebab 14 hari nak capai lagi 9 tahun. Faham ke? Okey. Okey, maksudnya 8 tahun 11 bulan, umurnya itu 8 tahun 11 bulan 16 hari. Maksudnya lagi 14 hari dia nak mencecah 9 tahun, betul? Okey. So kalau Jadi 14 hari itu tak mencukupi tempoh cuci. 1 kali sekurang-kurang cuci dan 1 kali sekurang-kurang haid. Macam tu. Okey, kalau dia 8 tahun 11 bulan 14 hari. So dia ada Umurnya 16 hari. lagi 16 hari dia nak mencapai 9 tahun. Kalau melihat darah, maka ia bukan haid. Kerana 16 hari itu cukup untuk 1 kali sekurang-kurang haid dengan 1 kali sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang tuhur. Macam tu. Okey. Lepas tu kalau darah tu kan dia keluar 16, 15 tu pun dia keluar. Dia macam bersambung, kan boleh jadi putus-putus ataupun bersambung kan Ustazah? So 15 hari keesokannya tu pun keluar lagi. Yang tu dia kira haid dah ke ataupun macam mana? Apabila dia mencapai umur yang dikira sebagai kadar boleh dikira sebagai haid, maka kita akan kira dia sebagai haid. Okey. Itu jelas. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Sekejap ya, saya baca dulu. Bagaimana nak bezakan kuning lemah dengan kuning keputihan? Baik, bagi seorang perempuan apabila kita huraikan warna-warna bagi darah haid, maka apabila ianya warna kuning, warna coklat cair ataupun warna tanah, bagi perempuan itu apabila ia berada dalam tempoh haid selagi mana dalam tempoh 15 hari haid, kalau ada salah satu daripada warna-warna bagi darah haid, maka dia tunggu sehingga bersih, kemudian baru dia mandi wajib. Dan dia kena tentukan warna yang keluar itu kuningnya kuning yang haid ataupun bukannya haid.
Asalkan 15 hari ke atas juga dikira. Coklat macam mana tu bukan haid ya Ustazah, coklat yang gelap. Okey, coklat yang gelap bukan haid. Darah keluar seperti benang dan sekali je datang. Adakah dikira darah? Kalau darah yang keluar seperti benang dan ada warna darah, maka ia dikira haid kalau mencukupi tempoh. Okey, tempoh tu maksudnya kita kata 24 jam ya, minimum. Selalu kita panggil keputihan tu. Boleh jadi wadi lah ya kalau sikit sebab tak ada syahwat. Keputihan macam saya huraikan tadi. Bezakan di antara wadi ataupun mazi ataupun mani. Kalau mani, keluar mani, mandi wajib. Kalau yang keluar itu wadi, maka bersihkan sahaja. Kalau tak ada syahwat, mungkin dia keletihan, maka yang keluar itu wadi, bersihkan sahaja. Jika selalu keluar cecair putih, walaupun basuh setiap solat, macam mana tu? Maksudnya itu apa? Maksudnya yang keluar itu dia sentiasa keluar daripadanya ataupun macam mana? Ustazah boleh terangkan lanjut mengenai mani, kurang jelas. Okey, saya rasa untuk bahagian mani tadi, mengenai mani. Mani salah satu daripada tandanya yang keluar daripada 3 tanda itu, maka ia adalah mani. Sama ada keluarnya itu memancut-mancut. Okey, terpancut-pancut sedikit demi sedikit. Ataupun keluar mani tersebut, bila keluarnya dia rasa lazat, dia rasa seronok. Bila keluar tersebut dia rasa high macam tu. Ataupun dari sudut bau. Kalau dia bau mani tersebut waktu basah baunya seperti adunan tepung, doh, ataupun waktu dia kering baunya seperti putih telur. Maka kalau ada salah satu daripada 3 tanda ini, maka yang keluar itu adalah mani, maka dia mandi wajib. Okey? Tempoh suci antara haid dipanggil naqaq juga kan Ustazah? Tuhur adalah suci. Adapun naqaq boleh jadi seorang perempuan itu dia darahnya itu datang kemudian berhenti kemudian datang pula, maka tempoh itu kita panggil waktu suci tapi ada dikira sebagai haid. Dengan maksud contohnya seorang perempuan itu dia datang hari pertama sampai hari ketiga, kemudian darahnya berhenti, dia pun mandi wajib. Tiba-tiba hari kelima datang pula, maka tunggulah tempoh gap itu. Dia datang hari pertama sampai hari ketiga, kemudian darah berhenti, dia mandi wajib. Kemudian tiba-tiba darah hari kelima keluar lagi darah, tunggulah sebab kita kata maksimum 15 hari. Tunggu hari ketujuh berhenti, maka total haidnya adalah 7 hari. Okey, so jarak itu dikira sebagai kosong tapi haid. Okey. Boleh perjelaskan tentang darah putih, tanda putus haid, bagaimana bentuknya? Bukan semua perempuan akan keluar cecair putih. Itu saya katakan sekiranya seorang perempuan keluar daripadanya putih, kata ulama ia adalah satu tanda bahawa darahnya telah pun habis, haidnya telah pun putus. Boleh jadi seorang perempuan itu tak keluar daripadanya cecair putih. Dia habis warna kuning, habis kering, tak ada apa. Mandilah wajib. Okey, tak semestinya semua akan keluar putih. Kalau untuk haid tak teratur seperti suci 13 atau 14 hari sahaja dikira haid atau tidak. Ini kita akan masuk pada bab istihadah ya. Nurul Hana, saya tak jawab pada waktu sekarang. Maaf nak tanya, kalau haid hari 1 hingga 7 macam biasa. Hari ke-8 hingga 18 memang suci. Tiba-tiba hari ke-14 masih keluar spotting darah. Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan selama hari ke-8 hingga 13? Baik. Kalau haid hari pertama, hari ke-7 macam biasa. Hari ke-8 hingga 11 suci. Mandi wajiblah sebab hari ke-pertama dan ke-7 dia haid, hari ke-7 berhenti dan mandi wajib. Tiba-tiba hari ke-14 masih keluar spotting darah ataupun di darah. Maka tak habis lagi haid dia. Kemudian darahnya berhenti. Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan selama hari ke-8 hingga 13 ya? Maksudnya haidnya adalah 14 hari. Okey, haidnya adalah 14 hari. Kalau dia lakukan solat pada ketika suci ataupun waktu yang di antara 8 hingga 11 tu, tak mengapa. Tidak maksiat ke atasnya kerana apa? Kerana kita tak tahu bahawa darah akan datang semula. Okey? Macam mana kalau haid datang bulan 1, 2 tahun lepas 2019? Masa tu umur 15 tahun. Lepas tu tak datang lagi. Kira macam mana sekarang ni? Umurnya 17 tahun. Macam mana kalau haid datang bulan 1,
2 tahun lepas 2019 itu umur 15 tahun. Umur 15 tahun maka boleh dikira sebagai darah haid. Tak ada masalah. Syafiqah Rusli, Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, jika darah yang keluar berwarna coklat bercampur dengan warna merah cair dalam ketiti sedikit pada tempoh sepatutnya datang haid, permulaan untuk datang haid setelah beberapa jam atau selang sehari dengan pencerahan. Sekiranya yang keluar itu adalah warna daripada warna haid, maka kiralah kalau dia datang contohnya pada pukul 8 pagi, mulalah kira darah tersebut keluar. Bila darah tu berhenti kiraan. Contohnya dia keluar pada pukul 8, lepas tu habis pada pukul 9. Maka 1 jam darah dia keluar. Dia tunggu, kalau keluar lagi, kiralah jam-jam tersebut. Dan dalam tempoh tak ada darah tersebut, selagi mana tak mencapai 24 jam, maka dia istinja dan solat. Macam mana pula kalau hari pertama hingga hari kelima keluar 5 jam. Kemudian berhenti sampai hari ke-12, kemudian keluar balik darah itu. Itu yang saya huraikan tadi. Kila Neti yang tanya soalan ini. Macam mana pula kalau hari pertama hingga hari kelima keluar 5 jam. 5 jam je. Maka kita katakan belum dikira sebagai haid. Okey? Kemudian berhenti sampai hari ke-12. Maksudnya darah dah tak keluar sampai hari ke-12. Kemudian keluar balik darah tu. Dikira. Kira pada hari ke-12 tu darah keluar berapa jam. Sekiranya darah keluar hari pertama sampai hari kelima keluar 5 jam. Kemudian darah berhenti. Selagi dalam tempoh 15 hari, tengok keluar balik pada hari ke-12. Keluar pada hari ke-12, keluar selama 20 jam contohnya. Keluar 1 hari. 1 hari terus keluar daripada hari yang ke-12. Maka 1 hari ditambah dengan hari pertama yang keluar selama 5 hari tersebut yang 5 jam itu dah mencapai 24 jam, maka total itu adalah haid dia. Yang penting ianya dalam lingkungan 15 hari. Dan cukup 24 jam. Okey? Macam mana nak tahu darah keluar selama 5 jam yang saya huraikan tadi? Bila lihat, pergi tandas, keluar darah, maka mula ke darah kamu. Bila darah berhenti kiraan kamu. Assalamualaikum, kalau keluar air wadi tapi saya nak mandi wajib, boleh ke? Mandi wajib ini akan masuk kepada bab taharah yang berkaitan apakah yang perlu dilakukan. Mandi wajib itu apa perkara yang mewajibkan mandi. Baik. Ya. Memandangkan masa dah nak sampai 11.30. Kita lihat begitu banyak soalan di ruangan chat dan juga komen dekat Facebook. Jadi kita buat beginilah. Kita akan tengok balik soalan-soalan ni dan kita akan jawab pada next session. InsyaAllah. Boleh. Okay. Jadi insyaAllah untuk hari ini sampai sini sahaja dulu sesi pada kali ini. Jadi saya ucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada yang datang. Kita rasa sedih lah sebab ada yang tak dapat nak klik link untuk join kita di Zoom. Jadi kita doakan semoga untuk akan datang kita akan cek balik, tengok balik macam mana. Mungkin ada masalah teknikal dan sebagainya. Jadi insyaAllah akan diperbaiki pada sesi yang akan datang. Dan jangan risau, soalan-soalan anda kita akan ambil cakna. Kita akan jawab insyaAllah. Jadi sampai sini sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum saya ucapkan kepada penceramah Ustazah Siti Fatimah dan juga kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Termasuk juga yang mengikuti kita secara langsung di FB, live di FB. Jadi kita akhiri sesi pada hari ini dengan tahlil 3 kali dan solawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Insya-Allah kita jumpa lagi pada next sesi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.